solat ini kafir dan dihukum mati. Cuma sebelum hukum mati itu dia diminta bertaubat dan kembali kepada Islam. Dia sebab dia dihukum kafir orang meninggalkan solat. Okey. Tuan-tuan dan puan, kita tengok tadi Allah Subhanahu wa taala perkara pertama yang disebut kepada Nabi Musa supaya sembah dia, menunaikan solat. Kita sebut tentang hadis Nabi tadi yang pada matannya bunyi dia berat, kafir. Dan kalau kita tengok kepada fatwa para imam mazhab ini, tuan-tuan rasa tinggal solat ni berat. Berat tinggal solat. Yang paling ringan siapa punya apa? Fatwa siapa dalam hal ini? Yang paling ringan. Kalau kita tengok Imam Abu Hanifah. Tapi yang tu pun rasa berat, fasik dan dihukum ta'zir. Kalau tuan ambil dalam empat ni, tuan-tuan dan puan ambil dalam empat pendapat ini, pendapat yang paling ringan pun bagi kita berat lah. Meninggalkan solat ni, tuan-tuan dan puan. Jadi solat ni tuan-tuan, kalau dalam fiqh kita mengaji, kewajipan solat ini dia dikenali dalam fiqh sebagai ma'lumun minad dini bid darurah, sesuatu yang dimaklumi dalam agama secara yakin. Mana tak ada orang beza pendapat, tak ada orang kata, tak ada orang tak tahu, kan beza pendapat, tak ada orang tak tahu. Ada orang kita tanya, ada kamu tahu, kamu tak tahu ke solat dan sembahyang itu? Semua orang tahu. Perkara yang diyakini dalam agama secara yakin, secara pasti. Macam juga puasa bulan Ramadan. Ada tak di kalangan kita di sini kan, aku rasa puasa Ramadan ni tak wajib tau. Perkara yang diyakini secara pasti. Okay? Solat juga begitu, diyakini secara pasti. Nah, dan juga tuan-tuan dan puan, kalau kita baca di dalam surah Al-Muddathir, surah Al-Muddathir ni surah nombor 74. Bila Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddathir ni dia sebut tentang neraka Saqar. Neraka ni dia banyak tingkat dan dia banyak nama dia. Salah satu tingkat neraka ni disebut neraka Saqar yang disebut di dalam surah Al-Muddathir, surah nombor 74. Di dalam surah Al-Muddathir ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog antara penghuni syurga dan penghuni neraka. Ada orang tanya, boleh ke penghuni syurga dengan neraka berdialog ni? Allah Taala sebut lagu macam mana mereka berdialog? Allah Taala a'lam. Tapi kalau mengikut apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, berlaku dialog antara penghuni syurga dan penghuni neraka. Penghuni syurga dia tanya, "Masalakakum fi saqar?" Mengapa kamu ada di dalam neraka Saqar? Jawapan pertama penghuni neraka Saqar bila ditanya kepada mereka, "Masalakakum fi saqar?" Dia jawab, "Qalu lam naku minal musallin." Mereka berkata, "Lam naku minal musallin." Kami di dunia dulu tidak menunaikan solat. Kalau tuan baca ayat tu kena jaga dulu sebab dia qalu, lepas qalu tu dia ada hadis. Qalu lam naku minal musallin tu lepas qalu tu ada hadis. Saya sebut benda ni sebab saya pernah dah pergi satu masjid untuk kuliah subuh. Bila imam tu dia baca alif tu, dia baca ada baris atas, qalu alam naku minal musallin. Beza tuan-tuan, orang yang mengaji Arab sini tahu. Qalu lam naku minal musallin, mereka berkata bila ditanya masalakakum fi saqar, mengapa kamu masuk dalam neraka Saqar? Bila dijawab lam naku minal musallin, kami tidak mengerjakan solat masa dunia dulu. Tapi kalau dia tambah hadis depan alam naku minal musallin, dia beza makna. Dia mempertikaikan pula Allah yang meletakkan dia dalam neraka Saqar. Alam naku minal musallin maksudnya, adakah kami dulu tidak mengerjakan solat? Beza tuan-tuan. Hamzah soal, dia bila jadi soal, dia pula pertikaikan pasal apa Allah masukkan dia dalam neraka Saqar. Ya, jadi baca itu kita bila dalam Quran ni berkenaan dengan Quran ini, saya nak nasihatkan diri saya yang tuan ini dan tuan-tuan dan puan, kita belajar baca bagi betul supaya benda-benda begini. Satu, sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam surah sebelum daripada itu, warattilil Qur'ana tartila, surah Al-Muzammil, dia ingatkan kita baca Quran ini dengan tartil, bagi baca bagi elok. Kan?
Dan juga satu lagi yang kita sebut tadi, kadang-kadang kalau kita tak baru faham, kadang-kadang kita mungkin baca silap. Nah, jadi kita sentiasa belajar untuk memperbaiki bacaan kita. Dan di sini juga MSCUQ akan insya-Allah akan buka kelas tajwid. Tajwid untuk dewasa, dan saya galakkan kalau tak ikut apa yang dilakukan oleh MSCUQ yang yang diorang organize, mungkin ada orang lain yang organize, dan tahu pergilah kita sama-sama belajar. Kita boleh baca Quran dengan betul. Itu satu lagi berkenaan dengan solat itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dah sebut dah berkenaan dengan ibadah itu bahagian pertama. Tazkirah kita pada malam. Hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala